Untuk pendahuluan, yang pertama, dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat dan amalan ringan tulang membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Yang kedua, dikadaki merancang, melaksanakan dan membuat laporan berkenaan projek yang dilaksanakan, iaitu program sukarelawan. Yang ketiga, kumpulan kami telah sebulat suara bersetuju untuk membuat gotong royong di Masjid Teras Jenang, Bandar Baru Bangi, Selangor. Yang keempat, dapat mengeratkan silaturahim. Yang kelima, membantu menghabiskan kerja-kerja yang dilakukan ahli-ahli masjid dengan lebih cepat. Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan berterima kasih kepada Encik Wan Nizam bin Wan Hassan yang merupakan pensyarah bagi mata pelajaran khidmat masyarakat kerana telah memberi penerangan yang terang serta jelas tentang tugasan tersebut. Ucapan terima kasih kepada ahli kumpulan kami kerana sentiasa memberi kerjasama dan dorongan antara satu sama lain sepanjang melaksanakan program gotong royong ini tanpa sebarang masalah dan kekangan semasa membuat tugasan ini yang telah memberi inspirasi kepada kami untuk memperbaiki setiap kekurangan. Terima kasih. Objektif program gotong royong ini diadakan adalah untuk mengeratkan silaturahim sesama manusia dan juga memupuk perpaduan di kalangan pelajar. Yang ketiga, melahirkan pelajar yang prihatin terhadap alam sekitar. Yang keempat, memupuk kemahiran sosial dan kebertanggungjawaban dalam diri atas setiap tingkah laku dan peka terhadap permasalahan yang berlaku. Menanam rasa syukur dalam diri kepada Tuhan atas rasa segala nikmat yang telah digunakan. Terima kasih. Terima kasih Encik Hakimi. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini dengan maklumat program kami. Bertarikh pada 2 Jun 2022, bertempat di Masjid As-Solihin, Kampung Teras Jenang, Bangi, pada masa 7 pagi hingga 12.30 hari. Pengenalan tempat Masjid As-Solihin merupakan sebuah masjid Qariah yang terletak dalam daerah Hulu Langat, Selangor, Malaysia. Ia menjadi pusat ibadat bagi masyarakat setempat. Kumpulan sasaran kami ialah seramai 7 orang pelajar KPTM telah mengikut serta ahli-ahli penjaga masjid. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan ini dengan tentatif program. Bertarikh 2 Jun 2022 bersamaan dengan hari Rabu pada masa 7 pagi sehingga 12.30 hari bertempat di Masjid As-Solihin, Teras Jenang, Bangi. Tarikh 2 Jun 2022 masa 7 pagi sehingga 8 pagi kami bertolak dari rumah masing-masing dan berkumpul di masjid. 8 pagi sehingga 9 pagi kami mendengar taklimat ringkas yang disampaikan oleh ahli masjid sebelum memulakan aktiviti gotong royong. 9 pagi sehingga 10 pagi, kami memulakan aktiviti gotong royong. Bagi pelajar lelaki, dikehendaki membersihkan kawasan di luar masjid, manakala pelajar perempuan pula membersihkan di dalam masjid. 11 pagi sehingga 12.30 hari, kami berehat dan menjamah makanan yang telah disediakan oleh pihak masjid. Selepas itu, sesi bergambar dan kami terus bersurat. Seterusnya saya akan mematangkan tentang masalah, halangan dan cabaran. First sekali kami mengharungi kesesakan lalu lintas dan kami terpaksa menunggu di dalam kereta selama 3 jam untuk lepas dari kesesakan lalu lintas tersebut dari kawasan Selangor ke Kuala Lumpur. Yang kedua, kami dimaklumkan oleh pihak Zoo negara bahawa kami tidak dibenarkan untuk menjalankan program kerana kami sudah melebihi masa yang ditetapkan oleh pihak Zoo negara disebabkan kami tiba lewat di destinasi. Kami terpaksa menukar tempat program kami. Dan last sekali kami cuba menghubungi pihak Masjid Teras Jenang untuk kami membuat program kami di sana. Malah pihak masjid mengatakan bahawa terdapat kumpulan yang ingin membuat khidmat masyarakat di sana. Kami cuba berbincang dengan pihak masjid untuk membenarkan kami bergabung dengan kumpulan yang lain untuk membuat khidmat masyarakat di sana. Seterusnya, manfaat yang diperolehi. Nombor 1, mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan amalan nilai sivik dalam setiap individu. Nombor 2, membentuk sifat tolong-menolong dan bekerjasama antara satu sama lain. Nombor 3, memupuk semangat hidup bersama dalam satu komuniti tanpa mengira agama, bangsa, kepercayaan dan ideologi. Yang keempat, menjadi warga negara yang patriotik, prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Nombor 5, mengamalkan gaya hidup yang sihat dan amalan sentiasa ringan tulang membantu orang lain yang memerlukan bantuan.
Yang keenam, mengisi masa terluang dengan perkara yang berfaedah. Dan yang terakhir, melahirkan individu yang bersikap simpati. Cadangan penambahbaikan kumpulan kami yang pertama adalah dengan merancang perjalanan atau berada di tempat program lebih awal. Dengan usaha ini, kumpulan kami akan tiba di kawasan Bangi lebih awal. Contohnya, kumpulan kami akan tidur di rumah rakan kami yang berdekatan Bangi ataupun yang berada di Bangi. Dengan usaha ini, kumpulan kami akan tidak lewat untuk berada di tempat program. Cadangan kumpulan kami yang kedua adalah merancang waktu program kami supaya tidak bertembung dengan waktu bekerja. Dengan usaha ini, kumpulan kami akan dapat tiba lebih awal di tempat program kami dan kami tidak akan mengalami masalah seperti yang kami telah lalui, iaitu kesesakan lalu lintas. Kami mengalami kesesakan lalu lintas selama 3 jam untuk tiba di tempat program kami. Jadi itu adalah cadangan kumpulan kami. Terima kasih. Kesimpulannya, semua impak positif yang dinyatakan di atas bakal timbul dalam diri semua pelajar yang berani melibatkan diri mereka dalam aktiviti murni ini. Semakin banyak pelajar yang terbabit dalam program khidmat masyarakat ini, semakin baiklah buat negara kerana satu kelompok pelajar yang berwawasan tinggi berupaya dihasilkan pula. Semua anggota masyarakat perlulah berganding bahu dalam melaksanakan obligasi sebagai anggota masyarakat yang prihatin terhadap alam sekitar yang menjadi tempat untuk kita hidup. Segala amal baik yang dilakukan akan merealisasikan visi kursi negara ke arah melahirkan masyarakat penyayang seperti yang diwar-warkan oleh pemimpin negara. Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Marilah kita mengatur langkah sederap seia sekata agar usaha berupaya meringankan beban orang lain bagi memastikan alam semula jadi ini kekal bersih dan